Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cikgu Intan Channel di Expert Science Online Class. So, jom kita sambung unit 5.2 iaitu hidrokarbon. Apakah hidrokarbon? Hidrokarbon adalah sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, C dan juga hidrogen, H. Antara sumber-sumber hidrokarbon adalah petroleum, gas asli dan juga arang batu. Kita dah belajar dalam tajuk tenaga boleh baharu dan tenaga tak boleh baharu. Jadi, kesemua ini dalam kumpulan yang mana satu? Ya, dia dalam kumpulan tenaga tak boleh baharu kerana sumbernya yang agak terhad disebabkan penghasilannya ataupun pembentukannya yang mengambil masa yang lama. Bagaimana pembentukan petroleum dan juga gas asli ni? Jadi, jom kita lihat video ni sama-sama. Pertama, pembentukan petroleum. Dari manakah kita peroleh minyak? Berjuta-juta tahun dahulu, permukaan bumi dilitupi dengan kehadiran lebih banyak air berbanding kini. Dan hidupan akuatik di dalam air, terdapat puluhan juta flora dan fauna di dalamnya. Apabila tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan ini mati, mereka akan jatuh ke lantai lautan dan tertanam di dalamnya. Tanah dari hakisan batu-batuan dan lumpur ini akan menimbus mereka. Permukaan-permukaan pasir dan tanah lumpur ini sangat berat dan beratnya akan menukarkan mereka kepada enapan batuan. Haba dari bumi dan beratnya batuan tadi menyebabkan tumbuhan dan haiwan-haiwan yang mati tadi termampat dengan kuat dan bertukar kepada minyak. Apabila minyak terbentuk, ia akan bergerak ke atas disebabkan oleh ketumpatan melalui liang-liang di celah-celah batuan. Bagaimanapun, dalam sesetengah kes, batuan tanpa liang menyebabkan minyak tersebut terus terperangkap di bawah tanah. Minyak didapati di banyak tempat di dunia ini. Tempat di mana minyak ini diekstrak dipanggil sebagai tempat carian dan galian minyak. Lebih separuh minyak di dunia adalah di kawasan Timur Tengah. Untuk mendapatkan minyak, syarikat cari gali minyak perlu menebuk ke dalam bawah tanah. Satu pelantar perlu dibina bagi menyokong proses tersebut. Kemudian, telaga minyak ditebuk ke dalam tanah sehingga sampai ke kawasan minyak yang telah dikesan. Sekiranya tempat cari gali minyak berada di kawasan lautan, pelantar luar pesisir akan digunakan seperti dalam gambar. Yang kedua, pembentukan arang batu. Terfikir tak bagaimana pula kita dapatkan arang batu? Berjuta-juta tahun dahulu, bumi kita dipenuhi dengan pokok-pokok dan tumbuhan di kawasan tertentu. Semua hidupan ini yang pernah ada di bumi telah mati di kawasan paya dan juga sekitar kawasan sungai. Kemudian ianya dilitupi dengan tanah dan lumpur. Bertahun-tahun kemudiannya berlalu, berat tanah bersama dengan haba dari bumi telah menukarkan hidupan-hidupan yang telah mati ini kepada arang batu. Untuk mengekstrak arang batu, ia memerlukan kita untuk menggalinya keluar. Arang batu selalunya terdapat di kawasan lapisan-lapisan di bawah tanah. Sebaik sahaja tumbuhan-tumbuhan ini mati, ia akan tenggelam ke dalam paya dan telah terurai kepada gambut. Haba dan tekanan dari tanah telah menyingkirkan hidrogen, oksigen dan nitrogen daripadanya untuk meninggalkannya dengan hanya kebanyakannya unsur karbon. Ini yang kita panggil sebagai arang batu. Arang batu diklasifikasikan oleh kandungan karbonnya. Jika lebih besar kandungan karbon dalam arang batu, maka lebih banyak haba yang akan dibebaskan apabila pembakaran arang batu dibuat.